Kalau sebab nak baca kitab ni, boleh bahasa Arab ramai dah tengok. Kan? Berat tak berat kita? Kita agak berbeza dengan Mesir. Di Mesir, perlembagaan Mesir, Al-Quran dan Sunnah. Perlembagaan negara Mesir, Al-Quran dan Sunnah. Sudah tertulis, cuma hak yang PM dia yang naik, tak mau buat. Sebab tu mereka bimbang, ikhwan muslimin kalau naik, cuma ambil hak tu pakai, selesai. Tak payah bincang tu, cuma nak ambil pakai je. Sebab tu dia tak biar lama. Tak biar lama ikhwan muslimin memerintah. Satu. Kita di Malaysia kosong tak ada apa. Okey? Kosong tak ada apa. Dan apabila daripada sebelum mereka, ulama-ulama kita telah pun berusaha bersungguh-sungguh menyedarkan masyarakat kita, pi mengata cuma surah, kata kampung, kata pernah ajar pentingnya kita merdeka. Cara pentingnya kita merdeka, kenapa? Nak melihat masyarakat kita sudah terlepas daripada rantaian-rantaian ikatan penjajah. Kita nak buat Islam semua, kita boleh buat. Faham tak? Mana-mana ulama yang bercakap macam tu, termasuk Ustaz Abu Bakar Bakir di Semanggun, termasuk beberapa tu Gajah apa tak apa? Di Kelantan, Terengganu, ya. Kebanyakan ulama-ulama semua ditangkap oleh British, ditangkap oleh orang putih. Kerana apa? Mereka menyedarkan masyarakat supaya masyarakat kembali bangun untuk melaksanakan Islam secara total. Setakat ajak sembahyang penjajah tak marah, ajak zakat penjajah tak marah, tapi hanya penjajah marah. Pasal apa? Sebab ini perlukan kuasa politik untuk buat dia. Kenapa penjajah marah? Apabila dia terpaksa ambil kuasa politik, bermakna kita terpaksa halau penjajah balik, kita nak buat. Pasal apa? Penjajah dah asingkan agama untuk raja, politik untuk penjajah. Okey, sudah dipisahkan macam tu. Yang menyebabkan sekarang ni raja tak boleh kata apa. Sebab pentadbiran tak boleh kata. Nak buat benda ni kena ada pentadbiran politik baru boleh. Sebab itulah kalau saya sebut tadi ni, wajib bagi seorang pemerintah, kan, selagi tak buat berdosa. Saya ulang balik, selagi tak buat berdosa. Okey, tak apalah, ambil masa. Ada tak hasrat nak buat? Ada tak minat nak buat? Apa draft undang-undang yang telah dibuat menunjukkan nak melaksanakan kewajipan Allah Ta'ala ini seperti mana kita yang kita baca? Okey? Ada tak dibincang mana-mana tempat dalam masyarakat? Macam mana kita laksanakan kewajipan Allah Ta'ala ni? Ada tak? Yang tu saya tanya balik lah. Kalau tak ada, sebab itulah mengekalkan satu yang dosa adalah dosa. Ayat saya mudah faham tak? Ya. Mengekalkan satu yang dosa adalah dosa. Faham sendirilah tu. Maka mereka yang berusaha nak laksanakan perintah Allah ini, itulah jalan pahala dan jalan menuju ke syurga. Tapi saya tak katalah hak tak buat tak neraka dah. Tapi maksudnya selagi mana tak buat, itulah dosa. Saya bincang dengan kawan saya banyak perkara. Dia orang buat berani berkebat, tak faham bahasa orang kuat, kan? Saya kata, mana ada ruang yang nak didik masyarakat supaya faham tentang hukum Islam? Ada tak radio buat satu syarat, hari ni kita nak mengaji tentang hukum Islam, yang lain pada bab sembahyang puasa zakat haji, hari ni yang kita nak menjadikan masyarakat kita perlu undang-undang yang untuk menyelamatkan masyarakat kita daripada dizalimi. Baik, lah ni orang tak takut, hukum manusia tak takut. Kita kena letak hukum Allah. Pasal apa? Itu supaya manusia takut, ya. Sebab itulah kalau kita tengok macam saya bincang dulu, kalaulah orang berzina, anak dara, dirotan, disebar satu rotan di atas pentas, saya tak kata atas pentas, di depan ramai, wal yashhadu adzabahum ta'ifatu minal mu'minin. Kena orang tengok, kan? Bukan denda 3,000, bukan denda 5,000. Tengok. Takkan ada orang yang berani buat kerana manusia ni ada maruah dan harga diri, walaupun dia buat jahat. Yakin lepas tu kalau tu tak duduk lah lepas tu. Pasal apa? Malu. Tapi dah ada orang malu macam tu? Tak ada. Tak ada orang malu. Sengaja hari ni saya bawa alat tu bagi lebih sikit. Kok boleh baca. Ini menjenayah syariat negara Perak. Satu benda pun tak lekat sama dengan hukum Quran. Penjara, denda, penjara, denda. Itu je. Beza dia sikit banyak. Lama sah.
Memang saya ikut kursus puasa secara langsung daripada Jabatan Agama Islam, banyak benda yang membincang. Tapi itulah jawapan. Ini sajalah pertukas undang-undang yang diluluskan. Jadi untuk pengetahuan perempuan dan tuan-tuan sekalian, kewajipan benda ni tak akan selesai selagi mana kita masih ada lain-lain macam ni. Mau tak mau kena usaha buat. Cara nak usaha bincanglah elok. Okey, saya abang selagi tak selesai dosalah kita. Kalau kita ada usaha selamat, tak ada usaha masing-masing fahamlah apa yang saya kata tu. Kita bukan bincang masalah apa. Sebab siapa yang menolak politik jadi masalah. Nabi ketua politik. Nak laksanakan benda ni kena ada kuasa politik. Kalau kata politik dia tak cukup dengan agama dia habis dah. Tolonglah. Tolong faham apa itu agama, apa itu politik. Bagaimana nak memertabatkan agama dengan politik. Itu yang nak abang bagi. Kalau yang tu tak dia faham, jadi masalah lah. Tidak masalah. Okey, baik. Ada satu kitab lagi saya rasa saya tak baca buku ini, pusaka hadis. Tak apa. Mungkin Kalimah Pujang. Jilid pertama cerita bab akidah saja. Kalau baca dalam ni masih lagi ada huraian perkara yang boleh membatalkan iman dan Islam. Tapi saya tak baca ni, padahal saya baca sebahagian daripada kitab Arab ni untuk kita berkongsi bersama. Dan bahasa yang saya guna ni kepada saya bahasa yang boleh difahamkan. Mudah faham untuk kita nyatakan. Selagi tidak ada hukum Allah atau hukum bumi di Malaysia ini, maka wajib kita usahakan. Kalau kita tolong tambah kita mau buat, pakai tangguh lah seorang sikit. Okey, baik. Tajuk yang seterusnya, orang yang tiada dihukum kafir. Macam mana orang yang tiada dihukum kafir ni? Orang yang melakukan dosa besar yang lain daripada riddah. Kalau kata dia berzina, dia menjudi, menarak, sudah selesai kan? Okey, yang tu tak dikatakan kafir. Pasal dia tidak buat perkara yang dikatakan murtad dan syirik. Baik. B. Ahli bid'ah seperti Mu'tazilah yang mengatakan bahawa hamba itu menjadikan perbuatannya sendiri. Mu'tazilah kata perbuatan kita ni kita buat sendiri. Kita kata, ahli sunnah kata perbuatan kita Allah tak lebu buat. Cuma kita ada usaha dan ikhti. Ya, baik. C. Orang yang mengingkarkan harus melihat Allah di akhirat kerana bagi mereka ada takwil. Dia cuma ada apa? Atas dunia pun tak boleh tengok Allah, di akhirat pun tak boleh tengok Allah. Yang tu tak boleh kata kafir. Sebab dia kata dia ada takwil. Faham tak takwil? Bukan tawil. Takwil. Takwil ni andaian lain. Contoh, ayat Quran menyatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka tu. Okey, baik. Satu pandangan menyatakan memang tangan Allah sungguh. Macam mana tangan Allah, mana kita tahu. Sebab itu adalah zat Allah yang menyalahi daripada segala sesuatu. Ada pula nak bagi dia berlari, tak mau bagi orang bayang tangan macam tangan bayang manusia ni. Dia buat macam mana? Dia kata tangan itu adalah kekuasaan Allah. Kalau kita bekerjasama buat apa kerja kebaikan, insya-Allah bantuan Allah, pertolongan Allah, kuasa Allah bersama dengan kamu. Macam tu cerita dia. Jadi kalau di akhirat esok melihat Allah, dia kata tak boleh tengok Allah, tak apa, tak jadi kafir macam tu. Okey, baik. Kita pergi muka surat 54. Sekali kalau kita perlu kita baca ni sikit. Orang yang dihukumkan kafir secara ijma'. Ahli bid'ah yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu berjisim atau berjasad. Faham tak berjisim berjasad? Karena maknanya Allah Taala ni seketul boleh tengok kan? Macam tu. Kalau gitu sama Allah Taala dengan tongkoi. Pasal apa? Tongkai kayu buat jasad, tongkai jagung buat jasad yang boleh kita pegang, boleh kita makan. Baik. Kalau tuan-tuan dan puan biasa mengaji tajuk ni, saya tak ingat dalam bab apa tajuk ni. Kita akan jumpa bila mengaji bab ketuhanan Allah, kita akan jumpa apa? Jisim, jirim, arat, jauhar. Ngaji tak dulu? Lupa dah. Lama dah Ustaz nak habis tu kita apa bertahun. Untuk menjadi tambah ulang tak tahan. Okey, baik. B.
Bagi yang mengingkari bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui juzuk bahagian. Faham tak? Habis itu faham? Ya. Cuba baca tengok, faham tak? Faham tak? Contoh kalau faham tak? Bagi yang mengingkari bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui juzuk bahagian, iaitu bahagian. Faham tak? Tak faham? Maksudnya gini kan? Contoh kan, dunia ni kan ada darat, ada laut, ada hutan, ada tasik kan? Contohlah contoh ni. Dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala tahu jumlah pokok atas dunia, tapi Allah Ta'ala tak tahu apa berita yang atas dalam laut. Contohlah bagi senang faham kan? Allah Ta'ala tahu berapa urat dalam tubuh hang. Contoh macam orang jawab, dia kata ayat Quran 6,660 ayat, satu masalah orang. Sama dengan urat saraf hang dalam badan dan 6,666 urat. Kan? Dia kata yang tu Allah Ta'ala tahu, tapi Allah Ta'ala tak tahu rambut hang dah mulai. Ni yang menjadi kafir ni. Faham tak? Bagi senang faham itu. Maknanya Allah Ta'ala tahu sebahagian dan tak tahu sebahagian. Jangan tak boleh. Kita dah ngaji dah. Ilmu Allah Ta'ala takluknya inkisyaf, tak ada apa terselidung, tak ada apa yang terhijab, tidak ada apa yang terselit. Semuanya Allah Ta'ala tahu. Kalau kita tengok pokok belakang jauh tu, angin tiup prong kata, tak tahu lubuh ada. Dia yang lubuh yang kita nampak tu banyak tu kadang-kadang tak ada nak kira dah, tapi hak jatuh ke bumi Allah Ta'ala tahu berapa. Nampak? Hak jatuh hidup, jatuh mati berapa? Hak jatuh hijau, hak jatuh kering berapa? Semua dalam fikiran Allah. Hak tu kita punya i'tiqad kita. Kalau main i'tiqad macam ni, dia macam ni. Allah Ta'ala tahu apa hang cakap, tapi Allah Ta'ala tahu apa belakang lewat. Tak boleh. Dengan Allah Ta'ala ni, kalau kita kenal Allah, kita selamat iman kita, akidah kita. Tapi kalau kita bercakap antara saya kita tak erti jahil, Allah rasa nak melambak kita. Kita tengok tajuk sikit lagi. Tuntutan bertaubat daripada dosa. Minta izin yang ada yang. Okey, tuntutan bertaubat daripada dosa. Hebat kitabnya, pengarang kitabnya. Baik. Dan wajib ke atas orang yang mukallaf segera bertaubat daripada dosa. Astagfirullahaladzim. Okey. Nah, dia kata apa? Wajib bertaubat orang yang mukallaf dengan segera bertaubat daripada dosa. Maksudnya, kalau kita buat dosa, jangan kita tangguh. Tak apa. Kita baca dulu bawah dia kata apa. Katanya, bertaubat daripada dosa. Taubat itu terdiri daripada 3 rukun. Pertama, berhenti daripada maksiat yang sedang dikerjakannya. Kalau tengah ada buat dosa tu, tengah ada berhenti. Tengah upaya. Maksudnya berhenti cakap Allah, aku kata tak dia dah. Tengah semua sembang. Diam. Pasal apa? Banyak kita bercakap benda yang tak sepatutnya kita cakap dan boleh membawa berdoa. Okey, itu satu. Yang kedua, menyesal pada mengerjakannya kerana Allah. Itu dia. Ini adalah sebesar-besar rukun taubat. Yang kedua dia menyesal di atas kerja benda yang kita buat tadi itu kerana Allah. Ya Allah, ya kuasa Allah. Ya Allah, silap dah cakap, silap dah buat, silap dah. Jadi menyesal tu kerana Allah. Pasal ya Allah, aku tak tanya dah surah. Bukan saja nak buat ni, bukan saja ni. Ni, kita sedang mencela diri kita. Okey? Sedang kita proses diri kita supaya apa? Kita tinggalkan menyesal, perasaan menyesal itu datang kerana Allah. Ada orang menyesal tengah rupa pang dah. Bawa badan pang. Tengah cakap kawan lalu mai
Tengah-tengah lintas tak tahu tengok hak benda kau kita cakap kat belakang. Bakal lewat tak? Kau ada belakang depan bagi dekat dia baca rinci. Nesai kata kat dia. Tu bukan saya kata Allah. Saya kata tapak. Tak apa. Kan? Kadang-kadang ada kawan ni dia tak agresif tu. Buat macam mana? Dia tak agresif tu. Dia lalu je. Lalu kita cakap apa-apa. Dia kan? Apa benda? Tiba bila kita nak berusaha dengan dia nak berusaha kita, tak ada. Dia tak nampak. Dia kena ringat ni. Dia jawab benda tengok benda. Tapi kalau manusia yang perasaannya dan akal hidup, aku ni ada buat salah apa? Tu kalau manusia yang akal hidup, kan? Hatinya hidup. Kalau hati ni jadi hati kering ya. Hang ni bekor. Aku nak cakap dengan hang, tak cakap dengan tubuh. Tu dia cakap pasal. Orang tengah marah dengan dia cakap banyak. Ya. Mulut hang tu orang kata selepang macam lebih daripada terbayar ni. Kan? Cakap kita mulut tidak assurance, tiba-tiba hang nak buat baik dengan aku. Bila aku baik, aku kenal siapa. Tu je. Baik, sama lagi. Jadi menyesal kerana Allah ialah sebesar-besar rukun taubat. Kalau siapa ada kitab Minhajul Abidin boleh tengok rukun taubat, mukadimah taubat. Macam mana taubat yang terbaik kita kepada Allah. Dah kita buat dosa, buka dalam bab mukadimah taubat, lepas tu rukun taubat, tengok macam mana kita nak selesaikan masalah kita dengan Allah. Siapa yang bertaubat patah balik kepada Allah kerana Allah, menyesal kerana Allah, itulah sehebat-hebat taubatnya. Baik, yang ketiga, berazam tidak akan kembali mengerjakan maksiat itu. Mula-mula berhenti. Yang keduanya menyesal. Yang ketiga apa? Tak mau buat dah, berazam. Tak mau dah. Ni sampai kata lagi kat aku, naik. Sampai ada bawah ni macam tu, baru nak berhenti. Ada? Cuba datang ya Allah, aku ni dia kata kau macam lah, aku baik sangat. Ada kita ada punya tu jangan jumpa dah. Aku dah boleh kata kau orang ni, aku ni tak apa. Jarang manusia buat bahasa berdiri gitu tak? Kan? Kalau aku kata kat dia 10, kat aku 20 ke 50 ke 100. Kan? Cuma orang bagus pasal orang tak cerita pasal aku lah. Tu dia. Itu kalau nak jadi baik. Kalau tak mahu jadi baik, macam-macam jalan boleh. Baik, sikit lagi. Jika maksiat itu berkaitan dengan manusia, seperti mencuri dan berzina dengan isteri orang, maka taubatnya ditambah rukun yang keempat, iaitu mengembalikan benda yang dizalimi kepada empunya atau minta dilepaskan daripadanya dengan tafsir secara terperinci pada mazhab Syafi'i. Dan pada mazhab Maliki memadai minta dilepaskan dengan ijmali. Kita pergi jumpa ni cerita orang jahat ni. Suami dia tak ada, isteri buka pintu, masuk kerja dengan isteri. Lepas tu dah rasa-rasa aku ni besar ni loh. Beza lah suami dia, abang aku tak pun minta maaf lah no. Kita kira kosong-kosong lah. Cik, abang suami tak cerita benda. Tak cerita. Kau ni pelik hang dah salah abang aku dah banyak sangat hang. Apa-apa lu akan kira dia nak cerita, tak cerita. Aku tak berhati ni hang baik sangat dengan aku ni, hang kawan aku. Hang cerita lah sikit. Dah hang masa hang tak ada, aku duduk rumah hang. Tu dia cerita tu. Hang main buat apa? Nak cakap tak boleh lah. Ada begitu. Selagi tak cerita, tak lepas dosa berzina nawah status selesai kan, tak selesai lagi. Ni hak dengan suami dia pun tak selesai. Cuba kata berani tak? Pergi pakai baju bersih, pakai topi geledah. Boleh kan kita katakan kan? Bang, Assalamualaikum. Ni mana minta maaf ni. Pasal apa? Waktu hang tak ada 3-4 hari itu ada hang stesen aku tak ganti dengan bini hang. Agak-agak aneh lah itu. Bagus tak paling.
Tak berani. Hak tu kecak-kecak lah macam nak asal. Tapi kalau mazhab Maliki kan Tak apa, nasib kita kata. Kan? Tapi tengok jenis juga pun. Ni kita mengaji ni secara umum ni, hak detailnya tak mengaji. Kan? Kalau baca hak mazhab Maliki pun kita nak tengok benda apa yang boleh kita minta maaf secara umum. Kan? Apa benda yang tak boleh minta maaf secara umum, ni kita ngaji sikit sebenarnya. Tu dah kena jaga dah. Ini perkara besar. Perkara besar jangan melibatkan maruah, melibatkan banyak benda kita terlibat ni. Dengan dosa besar lagi. Ya? Baik. Jadi, hak tu kalau ambil orang kena bagi patah balik, lepas tu kena minta maaf dengan orang. Agak kalau raya pun tak berani ni. Raya tak berani. Itu dia. Baik. Itu di antara budaya ke-49. Baik. Sekalipun dosa kecil dan taubatnya itu tidak binasa jika kembali melakukan dosa. Hak besar buat pun kalau taubat, tak taubat memang tak patah balik lah kan. Hak kecil pun kalau tak taubat, ya, dosa kecil itu tak akan binasa. Dosa kecil tak akan hilang, ya. Dosa kecil ni banyak sangat, tak terkira banyaknya dosa kecil, ya. Mata, mulut, telinga kita, Allah ada kena besar, ada kecil, tak kira lah macam-macam lah, ya. Tapi apa-apa pun, tapi kalau kita masih lagi berada di perangai lama, maka itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah saya seronok di ziarah orang yang lepas balik Mekah kan, balik Mekah, balik haji ni. Kadang-kadang kalau pipi terus duduk tih lagi, tak seronok lagi. Tih lagi kan. Biar dia latih kan. Kita tengok dia boleh pergi masjid elok, sembahyang elok, boleh ikut ngaji kita kan. Kita bisa sembang, kita ambil semangat dia tu. Nak tengok perangai dia tu. Pasal apa? Perangai orang balik Mekah ni perangai macam baby lah kita tak. Kan? Tapi kalau perangai dia macam balik bayar. Cuma ni habis ziarah tu cuma mulut je bagus. Dia tak sebut di mulut, dia sebut di hati. Kau perangai macam baby orang punya. Dia simpan lah je dia kata. Orang punya perangai hang tak berubah lagi dia kata. Pasal apa? Oh dia ni pergi Mekah free. Bukan dia himpun duit dapat hadiah. Tak kira dapat hadiah ke, sponsor ke, setengah harga ke, pi batal nak kita pi untuk dapat pengampunan Allah nak jadi baik kan. Kalau pi tu kerana nak makan angin tak ada apa benda lah. Tu sah cerita pi haji. Kalau kita dapat hadut tani pun, kalau dah kita duduk mengaji semayang, lepas semayang perangai kita tak berubah jadi lebih baik daripada sebelum tu, ada masalah. Sekurang-kurangnya ada satu kebaikan bertambah. Tak banyak sikit, satu kebaikan bertambah sudahlah. Selepas kita buat ibadat kepada Allah. Sekurang-kurangnya apa? Terima kasih. Sekurang-kurangnya, kan? Lepas ibadat kita rasa kita tenang dengan Allah, dapat satu kebaikan daripada Allah, hadiah Allah. Kita rasa seronok nak buat kebajikan, kan? Kita rasa ringan nak pegang Quran, nak baca. Tu dia. Itu sekurang-kurangnya lah. Baik, kita sambung sikit lagi. Allahumma salli ala. Ia hanya wajib bertaubat baru pula bagi dosa yang demikian. Ia hanya wajib bertaubat baru pula, baru cakap betul ayatnya. Ia hanya wajib bertaubat baru pula bagi dosa yang demikian. Dah buat dosa, oleh kerana kita buat dosa berulang kali, maka jangan kita himpun banyak. Lepas buat dosa terus taubat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang tu jangan buat. Hak tengok juga, hak mulut serba, jangan tipu Allah. Baik. Dan bagi mereka yang mati sebelum bertaubat daripada dosanya, tiada pasti diazabkan. Itu dia. Dengar ayat ni. Dengar ayat. Bagi mereka yang mati sebelum bertaubat daripada dosanya, tiada pasti diazabkan. Maksudnya apa? Kalau orang mati dan tak ada taubat, kan? Kita kata ke dia, habislah ini. Doa tadi ni punya jahat. Barang aku, barang dia. Semua dia. Kan? Habis. Betul pula. Kan? Cuma yang baik tu imam.
Papa macam mana? Apa kata ke atas ini mah? Baik. Nak baik apa baik beri? Nak sebut baik tu. Baik, sebut baik. Sebut baik. Pasal apa? Itulah doa terakhir untuk orang ni. Pasal apa? Kita bila mati seorang tu kita husnuzon dah. Kita sangka baik kan? Kita sangka baik. Pasal apa? Kita sendiri pun tak tahu jumpa pakai ya. Kan? Bila meninggal seorang, sebab tu kita orang beriman ni. Kita ngaku lah kita orang beriman. Setiap kali lepas sembahyang kita baca Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah ampunkanlah bagi sekalian muslimin dan muslimat wal mukmin wal mukminat. Hak yang tak beriman 100% pun tak apa, kita pun tak tahu mana kita beriman. Hak yang muslim mati, orang kata walaupun mati tengah mencuri, walaupun mati tengah race motor, tapi kita anggap kematiannya dalam keadaan baik dan latar belakangnya baik, dan sebelum mati dia sempat bertobat kepada Allah. Kadang-kadang kita pun tak tahu dia bertobat, kita tak tahu. Tidak. Masing-masing kita tak tahu belakang itu rahsia Allah dengan dia. Ya, rahsia Allah dengan dia. Maka apa yang patut kita buat? Kita kena mudah-mudahan dia ditempatkan bersama orang-orang yang soleh. Tapi kalau jenis hati hati perut ni, pergi ke Allah jawablah dengan Tuhan. Habis tak soleh kunyuk aku angkut. Kan? Dia balik jangan. Lepas kawan tu pergi setakat mana kita marah ke kampung, jangan tak sebut ukit-ukit dah. Ni apa kena tak ini yang tadi? Tak payah. Esok kalau akhir hayat dia kena baca kontu, satu kamu pergi, wah apa tengok ni. Dia tak kata apa lah. Nak jawab tak dia dah. Kita bukan tahu kita punya akhir hidup kita bagaimana. Supaya orang kata mudah-mudahan kita umat Muhammad ni semuanya terselamat daripada neraka Allah, dapat syafaat Allah Taala, selamatkan kita daripada azab ya Allah. Sebab nasib kita di akhirat tak tahu macam mana. Siapa yang doa kebaikan untuk orang lain, insya-Allah Allah Taala akan bagi kebaikan dan kebaikan untuk dia. Tapi doa kejahatan untuk orang lain, terima lah baru. Baik, sikit lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Pasal apa? Orang yang belum sempat bertaubat daripada dosanya tiada pasti diazabkan, kerana harus bagi Allah mengampuni dosanya. Itu dia. Yang kita tak kena hukum, ni tak ada dah. Pasal aku kena apa ni hidup, hang tak pernah elok. Tak payah dia jadi Tuhan. Serah pada Allah, semoga Allah tampakkan bersama orang-orang yang saleh. Itu dia. Melainkan dosa kufur yang mana Allah tidak sekali-kali. Kalau mati tadi kerana apa? Kerana kufur, sampai dia kena pancung pun tak mahu nak taubat lagi, nak murtad lagi, buat kalau dosa syirik lagi, pada masa itu tak ada adalah kan? Itu kita tak boleh kata apa dah. Tak kata apa dah. Okey. Ulang lagi, ya. Melainkan dosa kufur yang mana Allah tidak sekali-kali mengampuninya apabila seorang itu mati. Kan innallaha la yaghfiru man asyraka bihi, kan? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa syirik tak lepas hati mulia. Pada Imam Al-Asy'ari, setengah daripada mereka yang melakukan dosa besar pasti diazabkan sekalipun satu orang bagi setiap bahagian. Maksudnya sekarang ni, kalau kita cerita secara umumnya, setengah daripada mereka yang melakukan dosa, ayatnya setengah. Semua apa? Tak, sebahagian. Sebahagian daripada orang melakukan dosa besar pasti diazabkan. Ya. Walaupun sekalipun satu orang bagi setiap bahagian. Yang tu saya tak mampu nak cerita bahagian-bahagian. Kita tak faham saya nak cerita lagi. Tapi cerita mudahnya cerita, dalam ramai-ramai manusia yang berbuat dosa besar, ada yang dapat pengampunan Allah, ada yang diazabkan oleh Allah. Sebab itulah banyak-banyak minta doa supaya kita dijauhkan daripada azab neraka. Minta doa dijauhkan daripada azab kubur. Baik. Kadang-kadang itulah orang kata nilai hidup pada mata manusia tak sama nilai hidup pada mata Allah Subhanahu wa taala. Dia nak habaq lagi kita bila kita dalam keadaan macam mana pun, kita mengaji, kita reti aku ni buat kerja, buat amal betul dengan Allah. Walaupun manusia tengok aku salah. Tapi kalau manusia yang melihat yang salah, tak ada masalah. Boleh tegur kita kalau kita sungguh-sungguh buat salah.
Contoh, baru ni saya sembahyang kat Masjid Hijau. Bayang kat Masjid Hijau, saya ingat saya rasa saya sembahyang asar kot, asar. Okey. Bila sembahyang asar, tengok saya masuk pada rakaat kedua. Saya nak tambah berapa lagi? Sembahyang asar, saya masuk pada rakaat kedua. Nak tambah berapa rakaat ni? Masuk rakaat kedua tambah berapa? Satu lah. Dia kira apa? Rakaat yang masuk dua tambah dua. Betul? Okey, bila masuk rakaat kedua, dua saya masuk dapat 3, 4 tambah dah. Satu. Saya pun Allah Taala kata masjid sedap ikon. Lepas tu siang-siang pula tahu nak buka lampu. Kita pun lepas tu imam sujud kata akhir maghrib tu tahiyat. Kita maghrib tu tahiyat intik elok. At-tahiyatu wa barakatuh innaka Hamidum Majid. Lepas tu berminat pula baca doa Allahumma ya muqallibal qulub tafih. Habis baca doa tu kita pun assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu hamba Allah yang tak dikenali. Okey, dia pusing kanan tengok saya. Kamu tekan ni. Dia apa tu je? Saya terfikir. Tak terima ni. Dia kata tambah satu rakaat lagi. Oh, teringat. Oh, aku masuk ke rakaat kedua. Maka Allahu Akbar. Tambah satu rakaat. Tu terang kita salah. Kan? Jadi orang yang tahu kita salah tu dah betul lah. Tu cerita dia maksudnya kan. Betul? Ada suka Allah ni. Yang ni cerita saya tu selesai dah. Ni saya dapat pengajaran. Sudah kita balik. Baik. Saya pun rasa lagi, kalau tidak aku dapat rakaat belum. Kan? Nak sembahyang pun nak kira Tuhan. Kadang-kadang yang mana yang betul dia memang lah. Mau nak dapat belum. Tak salah. Baik. Okey. Ayat kedua pula. Saya dah kira dah imam bagi salam. Saya dah tertinggal seorang ni. Dapat dengan imam. Allahu Akbar. Satu rombongan yang muda main belakang. Yang muda belakang. Saya tak pasal nak tapi dengar bunyi tu. Kan? Lepas dekat dengan saya tepuk. Lepas tepuk. Dia nak Allah. Dia tepuk dulu. Dia tepuk dulu. Saya bila orang buat silap aku tu saya kacau. Kacau saja lah kan. Jadi saya pun tak sepatutnya kena faham. Dia mungkin tak faham pun. Macam tu kan. Okey. Elok sampai rakaat dia dengan saya tu lebih kurang sama. Dia pasal saya ambil tahiyat ke imam. Dan rumah tahiyat imam. Maghrib tunggu apa semua rukuk. Kata pergi. Habis rukuk semua dah. Habis rukuk dah bagi salam. Salamnya kita baca doa. Dia pun mengkik, kita mengkik kan. Tanya adik dari mana? Rupanya dia jenis orang jenis dekor kenyang saya ingat dekor kenyang tu alim. Nah, rupanya dia saja nak amal sunnah Rasulullah. Kita bukan untuk penghinaan, tidak. Rupanya dia berminat di Banjargut. Tak bohong. Tanya mana? Dia kata saya khusus kat sini. Dia sebutlah tempat khusus. Kata ni nak abang Dia kali kata nak masuk rumah, dia akan tepuk dulu. Kalau tepuk dulu hukumnya haram. Sebab kita ganggu orang sembahyang. Peraturan dan takbir dulu. Langkah ke depan, cuy. Undang balik dekat, baru kita sembahyang. Tu cara. Okey, terima kasih cik kalau beritahu. Tak apa. Hak seorang lagi yang tu saya tak ingat apa-apa. Ya. Tu belah kanan yang ambil tepuk tak apalah kan. Kita kena ni. Hak satu lagi jenis. Allahu Akbar. Dia sembahyang suara pertama, saya sembahyang suara kedua. Tiap-tiap kali rukuk nampak belakang. Nampak dalam. Tiap-tiap kali sujud nampak luar dalam. Baju pendek. Baju pendek. Orang muda bagus. Saya puji Raja sembahyang. Yang itu pun banyak juga. Tiap-tiap kali sujud terlampau. Kacau sungguh kata. Lepas habis sembahyang apa semua tu maghrib. Lepas habis sembahyang semua pergi kat belakang. Dia bapak dia kacil. Bapak dia. Abang kata, abang masa nak apa? Abang kena sembahyang lain ni. Saya tanya pasal apa? Masa abang sujud jadi nampak belakang. Nampak belakang. Abang itulah tak abang nampak dalam. Abang nampak belakang. Saya nampak dia faham dah sah-sahnya. Kan, saya ni kalau tengok orang suka cari bahasa yang lembut-lembut elok supaya apa?
Tak terasa sangat kan. Nak guna bahasa kasar boleh tapi bodoh. Jadi tak cerdik kan, Kan? Lepas tu, dia buat macam mana? Dia bagi dia sembahyang lain. 10 kali dia sembahyang, tak sah. Tak sah. Tuhan kesian. Pasal apa? Pasal baju pendek tak dulu. Tu dia. Nah, okey, baik. Itu peraturan yang akan kita kena erti. Baik, kembali kepada hakikat tajuk tadi. Saya sebenarnya yang abang ni main hantar tadi dalam podcast itu ada benda maklumat yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan sekalian. Ya. 2 tahun lepas Jabatan Agama Islam telah buat diskusi ilmiah fiqh perundungan Islam berkenaan dengan bagaimana pelaksanaan hukum syariah berdasarkan cara yang betul dan dibincang masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum syariah itu. Maka bila saya dapat benda tu, saya minta kepada Jabatan Agama Islam Perak video dia, saya tulis berkopi bagi banyakkan salinan supaya boleh kongsi. Sebab yang pergi malam tu tak ramai, tak sampai 300 orang daripada penduduk Krian kan, yang pejabat agama buat. Jadi bila buat tu, bila saya tengok daripada awal sampai habis, banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum hakam, hudud, qisas, jinayah, ta'zir semua dijawab oleh Datuk Saleh Haji Ahmad, merupakan ahli Majlis Fatwa di Perak dan juga pakar Radio Jakim. Dia bincangkan panjang lebar berkenaan dengan, dia ada 2, satu bincang masalah fiqh tentang hukum, satu lagi bincang sejarah hukum. Yang satu lagi yang Haji Amiruddin bincang masalah sejarah hukum, bagaimana hukum Islam sebelum merdeka dan selepas merdeka, dan sebelum penjajah dan selepas penjajah. Rupanya tuan-tuan dan puan dikasihi Allah sekalian, sebelum penjajah British masuk, Islam yang ada kat Malaysia telah lengkap kat tanah Melayu ni. Daripada zaman Melaka, Terengganu, kan, beberapa tempat Islam masuk lama, semua pelaksanaan hukum Islam, kalau tuan-tuan rajin dengan radio Hakim, hukum Islam ini hukum teras kepada negeri Terengganu, kan, dan tidak boleh diubah dan gugat. Lepas tu bila datang penjajah, habis dia ubah hak konon Islam Melaka, kan Lok Melaka pun diubah oleh siapa dia? Siapa jajah Melaka? Portugis. Walaupun demai tu semuanya hancur habis. Jadi tujuan saya memang saya bawa benda tu, saya buat semalam ni. Ingat nak cerita dalam masa terhad tak cukup. Balik tengok video sendiri je rumah, boleh tengok dengan komputer. Saya buat dalam komputer pun boleh, dengan DVD player pun boleh. Yang kalau DVD player di pasar malam dengan harga RM10-15, jadi tak ada, bayar harga CD sudah. Okey. Kertas lagi. DVD tu terhad hanya 30 saja. Kalau saya pondok nanti kena pesan lain lah. Saya buat 30 saja. Ambil kertas ni satu. Saya sendiri tak tahu nak letak harga berapa. Kertas ni pun tersiap RM1 je. Hak taman kedai biasa dapat dah kertas tu, kan? Macam mana kita nak letak kefahaman kita tentang apa itu hukum Islam dan cara melaksanakannya dalam konteks negara kita. Yang tulis kertas ni adalah yang tulis kertas ni adalah Perwakalan Persekutuan Kerajaan Malaysia. Okey. Tak apa, nanti dalam masa yang ada ni tak, memang tak nak bincang apa pun tak ada, tapi saya lebih suka ambil tengok balik baca dulu, kan? Balik baca dulu, dan lepas tu kita nilai, tengok kita sembang, kita bincang, tengok apa benda yang kita boleh ambil manfaat daripada apa yang saya sediakan ni. Nah, saya pun tak reti nak letak harga berapa, sebab saya berkata lega benda ni hak milik Jabatan Agama Islam Perak. Kan? Cumanya tak tahu dah harga berapa di sini. Kata protestek saya buat 50 salinan. Yang CD-nya 30 je. Agak-agak nak letak harga berapa, tak tahu letak lah berapa. Ni bukan CD, ni DVD. Okey. Saya anggarkan satu protestek ni, satu set ni dengan DVD ni, ambillah kan RM4 seorang kalau siapa yang nak berminat nak. Kan? Ni bukan CD, DVD. Dia punya isi dia 2 jam boleh tengok. Kan? Lepas tak ada apa, tidak ada paksaan, sekadar saya buat ni memang untuk kelas pengajian bahasa para ibu. Saya tak buat untuk kelas baru tu pun buat 30 saja. Kalau siapa yang berminat terus ambil lah. Kan? Okey, satu set tu RM4. Tu pun saya tak tahu kata mahal ke murah, sebab saya tak, bukan tujuan nak nego. Semata-mata untuk nak boleh RM5 terpulang. Saya terpulang. Kalau kata tadi
Okey, mai ambil lepas ngaji ni kat sini letak. Meja ni panjang letak ujung rumah tak kira berapa. Cuma kalau kata tak cukup, kalau siapa nak boleh saya buat lain, saya buat salinan lain, tapi kertas yang ada terhad untuk 50 boleh buat lagi, insyaAllah ada 30 saja. Memang saya buat semua ada nombor ni untuk senang cari kan. Okey, tak apa. Jadi pada saya lah, sebelum kita berhenti daripada mengaji ni, saya suka lah orang kata kalau tuan-tuan ada masalah dengan penyampaian saya, tak faham ataupun rasa pelik, boleh dibincang, boleh ditanya. Dan harapan saya apa yang saya kata ni jelas, sebab saya cerita tidak ada dan tidak bukan untuk melihat Islam dimartabatkan. Itu saja, tidak lebih dari itu. Kita ada manusia hormat hukum Allah, laksanakan hukum Allah dalam keadaan yang kita boleh buat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran dan jangan mendapat sajalah. Di sini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, besok insyaAllah kuliah kita di Masjid Bandar Baru akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Jaluddin insyaAllah. Kemudian pada hari Ahad ni ada sedikit perubahan jadual. InsyaAllah pada hari Ahad ni kuliah akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Syahri Osman. Ustaz Syahri Osman pada hari Ahad ni di Paksi di Morteban. Dan kuliah kita di sini pada minggu depan insyaAllah pada Ustaz Badrul Abdul Rahman. InsyaAllah minggu depan Ustaz Badrul kita Riyadhus Shalihin. Sekali lagi saya mengingatkan kepada siapa yang masih lagi belum isi borang keahlian Paksi, tolong ambil borang. Dan siapa yang nak hantar borang, boleh hantar borang. Dan kita masih ada lagi sikit. Dan yang dapatkan CD dan maklumat yang Ustaz Jalan bawa tadi, boleh terus hubung Ustaz Jalan taklat lagi insyaAllah. Jadi kita tangguhkan baca kita dengan bacaan doa betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم احينا بالايمان وامتنا بالايمان واحشرنا بالايمان وادخلنا الجنه مع الايمان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من سقم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا يا الله بحسن الخاتم ولا تختم علينا بسوء الخاتم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kadang-kadang kita tak boleh bantu ambil tempoh sedikit koyok kan. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa Siapa? Dia nama
ada yang dapat lagi. Blender satu RM3, dua RM5, tiga RM7. Ada lagi nabi. Blender dua RM5. Satu tiga, dua RM5, tiga RM7. Nah, siapa yang nak CD tulis kat sini. Nak dia nak buat tak dulu. Ahli cuma apa? Siapa yang nak pesan CD boleh pilih nama takkan tu lah. Senang saya nak buat berapa jumlah yang nak cukup. Yang kita tak jadi buat jadi jalan. Ya. Boleh yang tulis nama. Ada petang. Yang baik sekali. Dia ambil ada berapa? Satu RM3, dua RM5, tiga RM7, empat RM10. Ya, kalian pasti semua nanti dapat apa? Sempit agak dah tu. Masih dah tadi. Oh, kat tu dah tadi. Ya, macam mana? Dua RM5. Semua sama. Tapi dah. Yang tempat ni dah tak. Saya tak. Baik. Apa anda cakap? Ya. Kalau boleh saya bagi. Kalau tak boleh tak apa. Tak ada yuran, dia percuma saja.